Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, jadi untuk video kali ini kita akan lihat kepada bidang masih lagi bidang bahasa seni visual, tapi kita dah masuk kepada tajuk yang ke-10 iaitu penegasan. Okey, jadi apa itu penegasan? Macam kat rumah. Mungkin dekat rumah, ibu bapa awak bertegas dengan awak. Apa itu penegasan? Dekat situ kata kunci dia, dia punya okey, kata kata asal dia iaitu tegas, penegasan. Okey, jadi apa itu penegasan dalam segi seni visual? Okay, jadi kita akan lihat pada standard pembelajaran pada muka surat 107. Selepas mempelajari subtajuk ini, murid dapat menjelaskan melalui perbincangan tentang yang pertama definisi penegasan, seterusnya ciri-ciri penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Dan akhir sekali tentang fungsi penegasan. Okey, jadi kita akan lihat kepada persepsi seni berkenaan dengan penegasan. Okey, jadi apa definisi penegasan? Okey, apa yang awak faham tentang penegasan? Okey. So, definisi penegasan, okey, penegasan bermaksud suatu penumpuan unsur seni atau image yang kelihatan lebih ketara jika dibandingkan dengan yang lain. Dia akan lebih ketara, lebih orang kata lebih berfokus, lebih menyelah daripada yang lain. Dia punya perbandingan tu kita tahu memang kita akan bertumpu pada dia saja. Dekat situ itulah yang dimaksudkan dengan penegasan. Okey? Penumpuan unsur seni atau image. Okay, kita nak tumpu kat mana? Itulah unsur penegasan ini. Okey, penegasan dan kontra mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Okay, kontra dan penegasan mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, iaitu dia ada perbezaan daripada yang lain. Okay, cumanya untuk penegasan dia lebih ketara. Okay, so kita akan teruskan dengan ciri-ciri penegasan. Okay, prinsip penegasan ini wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang ganjil atau kontra dalam sesuatu gubahan sama ada pada alam semula jadi, objek buatan manusia atau karya seni. Dia macam macam kontra. Dia terjadi, prinsip penegasan ini terjadi apabila ada unsur yang ganjil atau kontra. Dengan kata lain, dalam sesuatu tu dia berbeza dari keadaan keliling dia. Contohnya macam kita katakan pokok bunga. Okey, ada bunga. Bunganya berwarna merah. Dan di sekelilingnya ada daun-daun dan batang pokok berwarna hijau. Okey, contoh bunga raya lah yang ketara. Okey, jadi dekat situ berlakunya prinsip penegasan di mana bunga raya itu berfokus, menjadi fokus utama di dalam gambaran pada pokok bunga raya itu. Okey, dalam karya seni, unsur seni seperti garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna boleh mewujudkan penegasan. Dia lebih kurang sama macam kontra. Dia akan ada melibatkan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna untuk mewujudkan penegasan. Jadi kita akan lihat contoh-contohnya. Okey, ciri-ciri penegasan. Yang pertama sekali pada alam semula jadi. Okey, kita tengok yang pertama ni, gambar rajah pertama, dia adalah penegasan dari segi bentuk. Okey, kalau awak tengok dekat sini penegasannya berada di tengah-tengah. Di mana hanya bentuk yang di tengah ini saja yang lain daripada bentuk di sekelilingnya. Okey. Tengokkan apa siput, yang lain ni semuanya adalah mungkin cengkerang ataupun siput juga, cuma cengkerangnya berbentuk tajam. Ini cengkerangnya berbentuk bulat. Okey, jika dilihat dari bahagian atas lah. Okey, yang kedua dari ciri-ciri penegasan pada alam semula jadi. Okey, penegasan dari segi warna. Macam cikgu cakap tadi. Okey, ni macam ni. Ni contoh lain pula. Okey,
Dia ada warna merah dan kuning. Berbanding dekat sekelilingnya ni warna hijau. Dekat situ penegasannya berlaku di mana dia berbeza daripada sekelilingnya. Okay, untuk objek buatan manusia, okay, yang ini gambar pertama ni gambar baju dan juga gambar gitar pada baju ni. Penegasan warna terang dalam kelompok warna gelap. Tengok gambarnya warna gelap tapi bajunya asalnya adalah berwarna hitam. So dekat sini berlakulah penegasan dari segi warna. Okey, yang kedua penegasan dari segi saiz dan bentuk. Macam ni dekat Langkawi. Ada satu arca burung helang. Okay, di mana kita nampak dia besar. Yang lain semuanya kecil-kecil. Dekat sini ada perbezaan dari segi saiz dan bentuk. Okey, seterusnya karya seni visual. Okey, penegasan tipografi di mana yang sekelilingnya semuanya mungkin menggunakan gambar rajah. Tapi di tengah ni jelas ditulis media sosial. Okay, yang kedua, penegasan dari segi bentuk. Macam ni sekelilingnya semuanya berbentuk kata apa, batu yang disusun. Tapi tiba-tiba ada satu lukisan karya 3 dimensi di mana tiba-tiba ada seekor ikan jerung muncul kalau dilihat dari angle yang bersesuaian lah. Jadi ini ciri-ciri penegasan pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Okey, fungsi penegasan. Penegasan mempunyai beberapa fungsi. Raja berikut menunjukkan antara fungsi penegasan. Okey, kita akan lihat pada fungsi penegasan. Okey, fungsi penegasan ada 3. Okey, yang pertama, daripada gambar raja yang pertama ni, penegasan dalam karya mengelakkan kebosanan. Kenapa? Sebab dalam sesuatu karya, jika awak buat, contoh macam gambar raja ni, awak buat daun saja. Kat situ tak ada berlakunya, kita kata tak ada yang mengujakan kita, tak ada yang membuatkan kita excited untuk lihat kepada karya tu. So, kita akan letaklah pula bunga sebagai penegasan supaya kita dapat lihat okey gambar raja ni menarik. Kalau tak kita akan rasa gambar karya ni adalah bosan. Okey, seterusnya penegasan menimbulkan tumpuan dan fokus. Macam ni gambar raja ni okey kita tengok. Kita akan berfokus kepada buah ni. Kita tak fokus pun pada daun-daun ni tapi fokus kita pada buah. Okey, seterusnya ketiga, penegasan bertujuan menarik perhatian. Macam inilah. Kita kalau pergi mana-mana kalau nampak tugu ataupun arca mesti kita akan pandang. Dekat situ berlakunya prinsip penegasan yang mana membuatkan kita tertarik, perhatian kita tertarik untuk melihat. Itulah fungsi penegasan ada 3. Okey, seterusnya teknik penghasilan penegasan. Penegasan dalam seni visual dapat menonjolkan idea atau tema dalam sesuatu pengkaryaan atau perekaan. Dia dapat tunjukkan idea, okey, ataupun tema dalam suatu pengkaryaan ataupun perekaan. Karya yang dilukis, reka mungkin yang macam arca-arca apa semua tu. Okay, seterusnya, raja berikut menunjukkan teknik penghasilan penegasan dalam sesebuah gubahan. Okay, yang pertama, kita ada pengasingan elemen penegasan. Ini ada pengasingan elemen penegasan. Di mana belakang backgroundnya hitam, tiba-tiba dekat sini kita mewarnakan dengan warna lain. Seterusnya, kejelasan atau kekaburan objek. Macam biasa kalau kita ambil gambar. Itu pun satu karya juga. Kita ambil gambar, sekarang ada pula fungsi yang mana kita nak fokuskan sesuatu tu yang mana yang belakang kita kaburkan, kita blurkan. Dekat situ pun berlakunya prinsip penegasan. Di mana kita akan menumpukan pada gambar yang tidak dikaburkan. Seterusnya, penggunaan elemen yang kontra. Macam ni, tengok. Tiba-tiba ada satu tembika besar dekat sini. Kan berlaku kontra dekat situ dan berlakunya penegasan yang akan membuatkan kita berfokus pada tempayan ini. Okey, seterusnya penegasan di pusat garisan grid. Tengok kalau ikutkan dia punya bentuk di luar semua lain tapi di tengah-tengah dah jadi bulatan. Itulah berlakunya penegasan. Okey, seterusnya perbezaan tipografi di mana di sekeliling ni bentuknya kecil-kecil, tulisannya kecil. Ataupun gambar raja yang kecil, tiba-tiba yang tengah-tengah ni besar. Tulis 10 expo jualan harga runtuh tawaran hebat. Itulah yang berlaku apabila sesuatu kedai itu ingin mewujudkan sesuatu jualan ataupun suatu sale lah, jualan hebat, jualan mega. Sebab tu dia akan buat sesuatu poster
ataupun banner ataupun banting yang mewujudkan yang menggunakan prinsip penegasan supaya supaya dapat menarik perhatian pelanggan. Okay. So inilah teknik-teknik penghasilan penegasan, ada 5 jenis teknik. Okay. Jadi sebagai latihan, awak boleh lihat pada muka surat 109, latihan formatif. Soalan 1, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan A, penegasan merupakan suatu apa unsur seni atau imej yang ketara jika dibandingkan dengan yang lain. B, penegasan dan apa mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Okey, ni dia auto correct pula, patutnya I hampir sama. Okey, soalan C, penegasan wujud apabila terdapat unsur apa dalam sesebuah gubahan. Ini typo juga, dalam. Okey, D, prinsip penegasan dalam bidang grafik dapat menarik tumpuan pemerhati terhadap apa yang ingin disampaikan. So, jawab soalan-soalan ni. Dan soalan 2, cari unsur-unsur seni yang dapat mewujudkan penegasan dalam kotak di bawah. Ini carilah. Ada 5 perkataan di dalam apa kotak ni lah. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Selamat mencuba latihan yang diberikan. Terima kasih kerana menonton.